dalam kita membicarakan tentang khusyuk ini ialah ada 2 di otak dan juga 4 di hati. Okey, inilah rasa yang kita nak bangkitkan. 2 di otak ataupun di pemikiran kita, 4 di hati. Okey, 2 di otak. 2 di otak ini ialah berlaku di otak ialah apabila kita faham, kita boleh fokus. Apabila kita faham, kita boleh fokus. Faham apa? Kalau kita faham apa yang kita lafaz dalam solat ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam solat, kita akan boleh fokus dalam solat. Dengan izin Allah, apabila apa yang bermain di fikiran kita, di otak kita 2 ini, iaitu fokus, faham dan fokus. Faham apa? Faham apa yang dilafaz dalam solat dan kita akan boleh fokus tujuan kita bersolat. Fokus tujuan kita bersolat adalah untuk mengingati Allah. Tujuan kita bersolat, fokusnya ialah untuk mengingati Allah. Okey, jadi kita nak lahirkan 4 rasa di hati. Kita nak lahirkan 4 rasa di hati. Rasa yang pertama ialah rasa haibah. Rasa haibah iaitu untuk rasa bahawa Allah lah yang dibesar-besarkan. Allah lah yang diagung-agungkan. Jadi iaitu Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim. Itu Asma'ul Husna. Okey, nanti kita tengok kenapa pentingnya Asma'ul Husna dalam membantu kita untuk meningkatkan kekhusyukan dalam solat. Okey, jadi rasa yang pertama apa dia? Haibah. Rasa haibah, kita rasa Allah yang dibesar-besarkan, Allah lah yang diagung-agungkan. Bukannya kita yang dibesar-besarkan, bukan masalah kita yang dibesar-besarkan, bukan masalah kita ataupun kita yang diagung-agungkan. Sebab apa? Dalam solat kita nak tunduk, patuh, akur dan juga kita nak katakan pada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, saya tak ada apa-apa, ya Allah, saya lemah, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Sebab itulah kita ulang-ulang banyak kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sembah, kepadamu kami minta tolong. Jadi rasa yang pertama nak rasa Allah lah yang dibesar-besarkan, Allah lah yang diagung-agungkan. Itu yang pertama di hati. Kemudian yang kedua di hati ialah rasa khauf. Rasa khauf ni apabila kita rasalah Allah yang dibesar-besarkan, Allah lah yang diagung-agungkan, insya-Allah akan hadir rasa khauf ini ialah rasa kagum pada Allah, rasa takut pada Allah dan rasa gerung pada Allah. Rasa kagum pada Allah, rasa takut pada Allah, rasa gerung pada Allah. Jadi kita cuba rasa. Di mana? Contohnya apabila kita membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Jadi kita rasa bahawa nanti raja segala raja pada hari pembalasan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengundang rasa kagum, rasa takut, rasa gerung. Apabila kita boleh rasa kagum pada Allah, rasa takut pada Allah, rasa gerung pada Allah, insya-Allah akan lahirlah perasaan yang ketiga di hati, iaitu perasaan roja'. Perasaan roja' ini ialah perasaan kita mengharap. Sebab kita takut dah kita mengharap pada Allah. Mengharap apa? Harap Allah terima solat kita. Harap apa? Allah terima amalan kita. Harap apa? Harap Allah terima taubat kita. Jadi banyak harapan. Sebab tu dalam solat banyak ayat-ayat sebenarnya mengharapkan pada Allah. Itu menunjukkan bahawa Allah As-Samad. Allah lah tempat bergantung. Itu Asma' Husna lagi. Allah As-Samad. Allah lah tempat bergantung. Jadi sekiranya kita banyak ingat makna Asma' Husna, insya-Allah dalam solat itu membantu kita untuk meningkatkan darjah kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat pesan guru saya, dia kata kadang-kadang kita solat ni terpaksa ataupun kita buat satu perkara terpaksa. Sebab apa? Sebab tidak cinta. Sebab apa tidak cinta? Sebab kita tak kenal pencipta kita. Sebab itulah kita kena kenal pencipta kita. Barulah kita rasa cinta, rasa rindu, rasa nak jumpa dengan Allah, rasa nak jumpa dengan Rasulullah, nak duduk di syurga bersama Rasulullah, nak tengok wajah Allah. Kadang-kadang saya rajin juga tanya anak-anak murid kan, dekat saya jadi warden, ketua warden asrama. Kadang-kadang pernah tak kita fikir atau kita berdoa nak tengok wajah Allah. Allah yang memberi kehidupan pada kita, Allah Al-Khaliq yang mencipta kita,
Allah Ar-Razak yang memberi rezeki pada kita. Allah Al-Bar yang terlalu baik dengan kita. Allah Al-Wahhab memberi pertolongan kepada kita. Allah Al-Muqit memberi kecukupan segala apa yang kita nak. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pemurah, maha penyayang pada kita. Nak tak kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tengok wajah Allah kan? Jadi semestinya lah kita nak, kadang-kadang kita tak terfikir. Jadi salah satu daripada matlamat itu, cita-cita itulah yang menjadikan kita mengharap, rasa takut, rasa cinta pada Allah, dan kita akan boleh solat dengan rasa yang best. Sebab apa? Kita membina hubungan, connection dengan Allah yang kita cinta, Allah yang kita sayang. Allah yang kita cinta, Allah kita sayang. Jadi macam mana kita boleh lahirkan rasa cinta? Macam mana boleh kita lahirkan rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala? Mestilah kita kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Antaranya dalam buku Bangkit Rasa Dalam Solat ini, awal-awal kita menceritakan tadabbur surah Al-Ikhlas, dan juga kita faham sedikit tentang sifat 20, dan juga kita berinteraksi dengan Asma' Husna. Okey, tak apa, kita teruskan dulu dengan perasaan rasa yang ketiga tadi, iaitu rasa raja'. Raja' itu kita rasa mengharap pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah saya ya Allah, perkenankanlah hajat saya ya Allah, tunaikanlah permintaan saya ya Allah. Banyak hajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pun kita nak buat perkongsian ini pun kita mengharap Allah lancarkan talian internet kita, ya. Saya pula duduk kat kampung di Cenor Pahang ni. Jadi alhamdulillah, Allah permudahkan, Allah lancarkan kita, Allah pertemukan kita. Plan pukul 10 nak jumpa, Allah aturkan. Jadi itu semua diuruskan oleh Allah Al-Wakil. Allah Al-Wakil. Sebab tu kita sebelum kita mula, kita serah pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Jadi Allah tengok, Allah jadi Allah Asy-Syahid, menyaksikan apa yang kita buat. Daripada situlah dia akan melenturkan rasa kita. Sebab untuk membangkitkan rasa dalam solat ini bukanlah bermula waktu dalam solat agak takbir, sebelum solat lagi. Sebab tu setiap masa kita kena isi apa yang boleh meningkatkan kecintaan kita pada Allah. Jadi apabila kita solat itu satu dating, satu temujanji yang best. 5 kali sehari kita nak menzahirkan. Guru saya kata, contohnya kita solat Zuhur, kita nak bentangkan masalah kita nak bercerita dengan Allah daripada apa yang kita hadapi, ujian, cabaran yang kita hadapi daripada subuh tadi sampai ke Zuhur. Waktu Zuhur kita pun nak bentangkan. Bila bentangkan? Saya belajar sikit-sikit lah, tak pandai pun. Cikgu biasa kan, cikgu tenangkan. Tadi masa message tadi, saya baru lepas beri makan di ternakan di college. Saya cikgu pertanian, cikgu ternakan. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, di pukul 8 tadi sempat-sempat dan pukul 9 bagi lembu makan, kami makan. Lepas tu kita bertaman syurga lah. Jadi nak menceritakan ialah apa tadi? Dah lupa sangkut dah. Tak apa, kita balik semula. Okey, sejauh mana kita bergantung pada Allah tadi. Kita kebergantungan pada Allah, ya roja'. Jadi kita berharap, banyak harapan. Lepas tu kita buat sesuatu perkara dalam hidup kita, harap, bukan harap saja. Apabila kita dapat isi, harap pada siapa? Harap pada Allah. Siapa? Jadi kalau kita faham Asma' Husna, kita rasa best. Allah kan maha baik, Al-Bar. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Asy-Syahid. Allah tengok apa yang kita buat ni. Kan? Kita mengharapkan redha dia. Kita mengharapkan redha dia. Jadi macam mana nak harap redha Allah? InsyaAllah kita buat satu perkara tu, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, ada yang tulis dekat situ. Rasa yang seterusnya ialah rasa yang keempat, ialah rasa hayat. Rasa hayat ialah barulah kita akan rasa malu, kita rasa hina, kita rasa berdosa. Apabila hadirnya rasa malu, apabila hadirnya rasa berdosa, apabila hadirnya rasa hina ini, itulah tadi kerendahan hati. Iaitu kita boleh mengakui di hadapan Allah, saya lemah ya Allah, saya kerdil ya Allah, saya dhaif ya Allah. Jadi nampak tak dia punya macam step-step dia lah. Kita kena akui, kita kena akui kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi daripada situ kita akan rasa Allah itulah yang hebat, Allah itulah yang mutlak segala-galanya, dan kita akan timbul rasa mengharap
Apabila timbul rasa mengharap, itulah proses kita membina khusyuk ini di luar. Sebelum mendirikan solat, kita dah membina rasa untuk kita khusyuk dalam solat. Jadi insya-Allah perkara-perkara ini membantu kita untuk khusyuk dalam solat kita. Okey. Jadi yang kedua sekarang ini ialah kita bercerita apa perasaan, apa rasa yang nak kita bangkitkan di dalam solat kita. Iaitu apabila dua di otak, apabila kita boleh faham, insya-Allah membantu kita fokus dan kita nak membangkitkan rasa waktu kita bersolat ialah kita nak rasa boleh akur, rasa tunduk, rasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita mengakui kelemahan, kekerdilan dan kedaifan kita. Dan suka saya berkongsi juga apa yang guru saya pernah beritahu. Dia kata semakin kuat, semakin tinggi rasa kita tidak ada apa-apa, kelemahan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah semakin cepat pertolongan Allah datang. Sebab itulah kita ni dalam hidup kita ni dia kehidupan ini bersanding dengan ujian. Ujian pula dua. Ujian susah, ujian senang. Jadi yang biasa kita nampak ujian susah, ujian senang, kadang-kadang kita macam tak rasa sangat sebab ujian senang kan. Jadi sebenarnya ujian juga. Jadi itulah hidup kita bersanding dengan keujian. Jadi kehidupan bersanding dengan ujian. Jadi semua tu apabila kita ujian senang, mengharap pada Allah adanya keberkatan. Sebab itulah kita baca dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebenarnya nak cerita apa? Tentang keberkatan. Macam mana keberkatan? Sambung di ayat yang kedua. Yang tu mungkin sahabat-sahabat kita dah biasa tadabbur surah Al-Mulk, dia akan tahu. Sebab dalam hidup kita nak dapat keberkatan. Okey.